Assalamualaikum dan hai, nama saya Fadul Zatian Khosud. Di sini saya bersama dengan 6 rakan saya akan mengkongsikan dengan anda topik yang kami akan bincangkan adalah kemahiran insania. Mari kita mulakan dengan apa itu kemahiran insania. Kemahiran insania atau soft skill adalah kemahiran generik yang merentasi pelbagai domain pembelajaran yang merangkumi aspek kepribadian dan kerja berkumpulan. Kemahiran insania tidak mempunyai definisi yang khusus. Namun, kemahiran insania ini dikaitkan dengan trait personality seseorang individu, pandai berkomunikasi dan berkenalan, mempunyai daya tahan serta berinovasi. Kerajaan telah menggariskan 7 elemen kemahiran insania yang perlu diterapkan dalam diri pelajar, iaitu kemahiran komunikasi, kemahiran kerja berpasukan, kemahiran kepimpinan, kemahiran keusahawanan, pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian masalah, pembelajaran keterusan dan pengurusan maklumat, dan last sekali ialah etika dan moral profesional. Mari saya terangkan elemen pertama iaitu kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi merupakan kemahiran untuk berhubung dengan orang lain dengan tujuan tertentu sama ada untuk sekadar memaklumkan, mempengaruhi, memberi inspirasi atau menghiburkan. Aspek ini juga melibatkan penggunaan beberapa kemahiran seperti pendengaran yang aktif dan kawalan nada suara. Tujuan kemahiran komunikasi ini adalah untuk membantu seseorang itu dalam menyampaikan mesej dengan cara yang baik supaya mesejnya diterima dengan jelas, tepat dan dapat membawa perubahan dalam tingkah laku diri pelajar. Terdapat beberapa kepentingan dalam kalangan pelajar dalam bagi kemahiran komunikasi ini. Antara kepentingannya ialah pelajar dapat menyampaikan idea dengan berkesan dengan penuh keyakinan sama ada secara lisan, bertulis atau bahasa isyarat. Kedua, pelajar dapat meningkatkan kemahiran mendengar yang baik dan mampu memberikan respon yang positif kepada orang lain. Ketiga, dan last sekali adalah pelajar juga dapat membuat pemandangan dengan jelas dan yakin serta bersesuaian dengan tahap pendengar dan topik perbincangan. Selain daripada itu, kemahiran komunikasi juga terdapat 3 jenis komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan seharian kita, iaitu komunikasi secara lisan, komunikasi secara bukan lisan, dan komunikasi bertulis. Komunikasi secara lisan merujuk kepada penggunaan bahasa yang baik, efektif, padat dan jelas dan menyampaikan pendapat ataupun perasaan. Komunikasi secara lisan ini dipengaruhi oleh beberapa aspek iaitu pembedahan kata, kelajuan dan intonasi percakapan. Manakala, jenis komunikasi kedua ialah komunikasi secara bukan lisan. Komunikasi ini merujuk kepada perbuatan, ekspresi wajah, bahasa tubuh ataupun bahasa isyarat. Komunikasi ini tidak menggunakan bahasa lisan untuk menyampaikan mesej ataupun pendapat. Sebagai contoh, ekspresi wajah. Seseorang yang mempunyai wajah yang berkerut menunjukkan bahawa orang itu dalam keadaan kesakitan sama ada tidak sihat ataupun sebagainya. Jenis komunikasi yang ketiga ataupun yang terakhir adalah komunikasi bertulis. Komunikasi bertulis pula adalah aktiviti yang merakam idea, pandangan ataupun pendapat dalam bentuk lambang-lambang bertulis ataupun grafik. Kebolehan komunikasi bertulis ini adalah kekal dan boleh disimpan untuk penggunaan masa hadapan. Sebagai contoh, surat rasmi, kertas kerja, memo dan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan komunikasi bertulis. Dalam kemahiran komunikasi juga terdapat cara ataupun proses komunikasi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Grafik Amata telah mengtarifkan maksud komunikasi adalah pemindahan maklumat dan makna daripada satu pihak iaitu penghantar kepada pihak yang lain iaitu penerima. Menurut sarjana ini, dalam sesuatu proses komunikasi akan melibatkan 5 langkah iaitu pengiring, rekod, saluran, rekod dan penerima. Prosesnya bermula daripada pengiring membentukkan satu idea, lalu menghantarkan idea tersebut dalam satu mesej. Mesej tersebut akan
melalui saluran komunikasi sama ada melalui individu, kertas, kerja ataupun internet. Penerima akan menerima mesej tersebut dan akan memberikan maklum balas kepada pengirim tersebut semula. Itu sahaja untuk kemahiran komunikasi. Seterusnya kepada elemen kedua, iaitu kemahiran kerja berpasukan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fatimah Sabrina binti Romzi. Saya akan menerangkan elemen kedua dalam kepentingan insaniah, iaitu kemahiran kerja berpasukan. Definisi kemahiran kerja berpasukan ialah untuk membantu bekerjasama dengan orang lain daripada pelbagai latar belakang sosial budaya untuk mencapai matlamat yang sama. Faedah kerja berpasukan, kita dapat memupuk kebolehan berkomunikasi, kemahiran mengurus dan kemahiran memimpin di kalangan ahli kumpulan lah. Selain itu dapat mendorong dan membantu memperkembangkan sikap bekerjasama dan saling bantu membantu di kalangan ahli kumpulan serta melahirkan perasaan bangga dan minat untuk meneroka idea-idea baru dan kesediaan menerima perubahan di kalangan ahli kumpulan. Dan last, yang paling terbaik adalah untuk mengurangkan konflik dan mewujudkan suasana harmoni dan selisih di kalangan ahli kumpulan lah. Kepentingan kemahiran kerja pasukan pula dapat membina hubungan baik, berinteraksi dengan orang lain dan bekerja secara efektif bersama mereka untuk mencapai objektif yang sama. Pelajar juga dapat memahami mengambil peranan bersilih ganti antara ketua kumpulan dan ahli kumpulan serta dapat mengenali dan menghormati sikap, kelakuan dan kepercayaan orang lain. Dan last, dapat memberi sumbangan kepada perancangan menyelaraskan hasil usaha kumpulan. Cara membentuk kerja berpasukan adalah pertama, setiap keputusan yang dibuat perlulah berdasarkan perbincangan bersama dengan ahli kumpulan. Kedua ialah setiap ahli kumpulan dianggap penting untuk menentukan keputusan. Ketiga, sifat hormat menghormati dan mempercayai ahli kumpulan. Dan last sekali, setiap orang bebas menghasilkan kreativiti, kemahiran dan kepandaian untuk membuat kerja. 8 nilai utama untuk kerja berpasukan adalah: yang pertama, matlamat yang sama; yang kedua, kerjasama; yang ketiga, saling mempercayai; keempat, berkongsi idea; yang kelima, saling bantu membantu; yang keenam, bertolak ansur; yang keenam bertolak ansur; yang ketujuh, mesyuarah; dan ke-8, tanggungjawab bersama. Itu sahaja untuk kemahiran kerja berpasukan. Seterusnya kepada elemen ketiga, iaitu kemahiran kepimpinan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Azulika binti Izahari. Saya akan menerangkan elemen ketiga dalam kemahiran insaniah, iaitu kemahiran kepimpinan. Kemahiran kepimpinan adalah kemahiran yang melibatkan keupayaan dalam pelbagai aktiviti. Pemimpin ialah ditafsirkan sebagai seorang yang diiktiraf oleh satu atau lebih daripada seorang. Pemimpin tersebut mempunyai pengaruh, sikap yang berwibawa dan mempunyai kuasa. Manakala memimpin ialah satu tindakan atau satu siri aktiviti yang dilakukan oleh seseorang individu dan memainkan peranan penting dalam kepimpinan serta menggunakan pengaruhnya terhadap orang lain. Kepentingan untuk kemahiran kepimpinan ini adalah pelajar dapat memimpin orang lain dalam melaksanakan projek atau sesuatu tugasan berkumpulan. Bagi fungsi kepimpinan terdapat 3 fungsi, iaitu tugasan, kumpulan dan individu. Untuk tugasan, pemimpin memahami, merancang dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Sebagai pemimpin, memberi tugas kepada ahli pasukan, mengawal perjalanan kerja dan menilai hasil kerja pasukan adalah tugas besar bagi seorang pemimpin. Untuk kumpulan, pemimpin dianggap sebagai contoh kepada kumpulan dan pemimpin haruslah kekal disiplin dan berkomunikasi dengan ahli kumpulan. Untuk individu, pemimpin melibatkan anggota pasukan dan membuat perbincangan atau aktiviti bersama dengan anggota pasukan. Perbincangan atau aktiviti yang dilakukan dapat meningkatkan kemahiran individu dalam anggota pasukan. Terdapat 4 elemen asas proses kepimpinan, iaitu pemimpin, komunikasi, situasi dan pengikut.
terdapat 3 gaya kepimpinan yang sepatutnya dicontohi, iaitu autokratik, yang kedua demokratik dan last ialah laissez-faire. Itu saja untuk kemahiran kepimpinan, dan seterusnya kepada elemen keempat, iaitu kemahiran keusahawanan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Arifani Bermano. Saya belajar dari DHTPE nombor metrik 1904-0052. Kali ini saya akan menerangkan dengan anda elemen keempat dalam kemahiran insania adalah kemahiran keusahawanan. Pertama, definisi kemahiran keusahawanan. Kemahiran keusahawanan adalah kemahiran yang melibatkan upayaan untuk meneroka peluang dan membangunkan keselamatan risiko, aktiviti dan inovasi dalam aktiviti berkaitan perniagaan dan pekerjaan. Seterusnya, kepentingan kemahiran keusahawanan. Antara kepentingan keusahawanan ialah pelajar dapat mengenal pasti peluang perniagaan. Selain itu, pelajar juga dapat membina jaringan sosial melalui percubaan profesional serta dapat menghasilkan produk atau idea sendiri yang boleh dipasarkan. Seterusnya, personaliti seorang usahawan. Terdapat 8 personaliti bagi seorang usahawan, iaitu komitmen, kealaman, melihat dan merebut peluang yang ada, toleransi terhadap risiko, kekaburan dan ketidakpastian, kreatif dan inovatif, berwawasan tinggi dan berkaitan tinggi dan optimistik. Seterusnya, teori keusahawanan. Terdapat 4 teori keusahawanan yang perlu anda tahu, iaitu pendekatan ekonomi, pendekatan psikologi, pendekatan sosiologi dan pendekatan Islam. Pendekatan ekonomi adalah golongan pertama membicarakan tentang keusahawanan. Contoh ahli ekonomi seperti Richard Jetson dan James C. Kedua adalah pendekatan psikologi. Pendekatan ini melihat keusahawanan dan sudut ciri dan personaliti orang yang menggunakan bisnes. Contoh MCN, teori keperluan kepada pencapaian. Ketiga ialah pendekatan sosiologi, iaitu pendekatan yang menjelaskan tentang pengaruh keadaan sosial yang mempengaruhi seseorang menjadi usahawan. Contoh Max Weber 1998, beliau kaitkan keusahawanan dengan elemen keagamaan. Pendekatan yang terakhir ialah pendekatan Islam. Rasulullah SAW bersabda, 90% rezeki adalah datang daripada perniagaan. Riwayat At-Tirmizi, Islam tidak pernah terpisah keusahawanan sejak dulu lagi. Contoh Nabi Muhammad SAW adalah seorang peniaga yang berjaya termasuk dalam bidang fardu kifayah. Akhir sekali penutup, itu saja untuk kemahiran keusahawanan. Seterusnya kepada elemen kelima, iaitu pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Atika Razia binti Muhammad Shah dari DHC 3A, nombor metrik 19040234. Okey, di sini saya akan menerangkan dengan anda elemen yang kelima dalam kemahiran insania, iaitu pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Okey, di sini saya akan bacakan kepada anda definisi pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah boleh didefinisikan sebagai proses pemikiran yang bermula dengan proses menyoal kepada masalah bagi mendapatkan serta meningkatkan pemahaman. Okey, pemikiran kritis ialah pertimbangan sesuatu idea dengan cara menilai, membezakan dan menyoal sama ada sesuatu perkara itu benar atau salah dengan melihat kepada alasan-alasan yang dikemukakan agar dapat membantu dalam membuat keputusan. Pemikiran kritis juga menggalakkan individu menganalisis pernyataan dengan berhati-hati, mencari bukti yang sah serta kukuh sebelum membuat keputusan. Okey, seterusnya saya akan bacakan kepentingan pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Antara kepentingan pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah adalah pelajar dapat
menentukan serta menganalisis masalah walaupun dalam situasi yang kompleks, dan kabur seterusnya mampu membuat penilaian yang baik. Pelajar juga dapat mengembangkan dan membaiki kemahiran berfikir seperti menjelaskan, menganalisis dan menilai sesuatu perbincangan bagi mendapat sesebuah matlamat dan objektif, serta dapat memperlihatkan sama ada mampu mencari idea dan mencari jalan penyelesaian alternatif bagi sesuatu masalah. Okey, seterusnya ciri-ciri pemikiran kritis. Terdapat 5 ciri-ciri seseorang pemikiran kritis, iaitu tidak mudah untuk terus menerima dan bersetuju. Kedua, berfikiran secara mendalam. Ketiga, melibatkan 3 jenis aktiviti mental, iaitu analisis, tafsiran dan penilaian. Penghujaan adalah aspek yang diutamakan, dan last sekali bersifat reaktif, penilaian, analisis dan logik. Okey, seterusnya proses penyelesaian masalah. Dalam kemahiran menyelesaikan masalah, terdapat proses atau cara bagi penyelesaian sesebuah masalah. Antaranya ialah langkah pertama, menyedari masalah. Langkah yang kedua, memahami masalah. Langkah yang ketiga, meneroka pilihan penyelesaian. Langkah yang keempat, meninjau kesan akibat pilihan. Dan langkah terakhir ialah memilih pilihan terbaik. Okey. Strategi penyelesaian masalah. Terdapat 3 strategi penyelesaian masalah, iaitu pertama, algoritma, prosedur yang dilakukan langkah demi langkah, wujud dalam bentuk seperti formula, arahan dan percubaan. Kedua, heuristik, strategi yang secara singkat atau jalan pintas, iaitu cara tekaan yang dirasakan paling tepat dan rasional. Ketiga ialah sub-matlamat, iaitu memecahkan masalah-masalah yang kompleks, membentuk matlamat-matlamat yang terdekat atau mendefinisikan masalah-masalah pertengahan. Okey, seterusnya kelebihan pemikiran kritis. Poin yang terakhir ialah kelebihan bagi seseorang pemikiran kritis. Ada 7 kelebihan, iaitu menjadi lebih matang, sensitif dan prihatin, berjiwa besar, yakin dan berani, lebih berhikmat dan bertanggungjawab, ketahanan diri, tidak mudah dipengaruhi dan bersifat objektif dalam membuat penilaian dan keputusan. Okey, itu saja untuk pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Seterusnya kepada elemen ke-6, iaitu pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syarif Irfan bin Alwar, dari DSC 3A, nombor matrik 190400031. Okey. Hari ini saya akan menerangkan dengan anda, iaitu elemen yang ke-6 dalam kemahiran insaniah, iaitu pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat. Okey, so kita start dengan definisi pembelajaran berterusan. Okey. Definisi pembelajaran berterusan ialah pencarian ilmu pengetahuan untuk peribadi atau profesional yang dilakukan setiap masa sukarelawan dan atas motivasi sendiri. Okey. Antara kepentingan yang kita dapat dalam pembelajaran berterusan menguruskan maklumat adalah pelajar berupaya untuk mengembangkan potensi dalam menguasai ilmu, menghayati nilai murni dan memperluaskan pengalaman hidup serta mendorong seseorang supaya menjadi lebih aktif demi kebaikan diri sendiri. Okey, di sini terdapat 5 konsep pelaksanaan pembelajaran berterusan. Okey, konsep pertama adalah homeschooling, iaitu konsep ini berkonsepkan tidak formal dan dijalankan di rumah. Okey. Okey, konsep kedua ialah pendidikan dewasa, iaitu berkonsepkan formal untuk mendapatkan kemahiran dan sijil yang diperlukan untuk memulakan sesuatu pekerjaan. Okey, ketiga ialah konsep pendidikan lanjutan, iaitu berkonsepkan formal dan dijalankan di setiap institusi pengajian tinggi. Okey, konsep keempat ialah latihan dalam perkhidmatan. Konsep ini berkonsepkan formal dan tidak formal untuk meningkatkan profesionalisme dan kemahiran melalui bengkel atau kursus
yang dianjurkan oleh organisasi. Okay, konsep terakhir ialah pembelajaran maya. Okay, konsep berkonsepkan formal atau tidak formal berasaskan pembelajaran sendiri menggunakan alat multimedia dan sumber dalam talian. Okay, di sini kita akan teruskan dengan definisi pengusaha maklumat. Pengusaha maklumat. Maklumat ialah satu data. Data, bahan dan pengetahuan. Maklumat ialah pengetahuan yang diperoleh melalui proses pengetahuan atau mengumpul maklumat yang akan mengembangkan kemampuan kita di dalam dan berinteraksi dengan dunia sekeliling. Manakala proses pengumpulan maklumat adalah berterusan sepanjang hayat. Sepanjang kehidupan setiap individu akan mengalami pelbagai bentuk masalah, membuatkan dirinya mempelajari sesuatu dan mendapat maklumat yang baru. Ciri-ciri maklumat. Antara ciri maklumat ialah relevant, boleh dipercayai, boleh difahami, dapat membantu mengurangkan kepastian, tetap dan lengkap. Tiga komponen asas sebagai piawai literasi maklumat. Poin terakhir itu terdapat tiga konsep asas iaitu piawai interaksi maklumat. Pertama ialah akses. Pengguna berkebolehan untuk mengakses maklumat dengan cekap dan berkesan. Kedua, penilaian penggunaan dan maklumat dan menilai maklumat dengan cekap dengan kritis. Ketiga ialah penggunaan maklumat. Penggunaan berupaya mengaplikasikan atau menggunakan maklumat tepat dan kreatif. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisofah binti Menarus. Nombor matrik saya 190400081. Okey, saya akan menerangkan dengan anda elemen yang terakhir dalam kemahiran insaniah iaitu etika dan moral profesional. Definisi etika dan moral profesional. Etika dan moral profesional ditafsirkan sebagai satu panduan dan tata cara yang menentukan kualiti moral profesional dan nilai. Etika profesional ialah garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, peranan nilai serta tingkah laku profesional dalam masyarakat. Manakala prinsip moral adalah sesuatu kumpulan yang dibuat untuk mengawal prestasi mereka dalam menjalankan tugas mengikut nilai dan amalan profesional serta bertindak mengikut etika yang ditentukan. Kepentingan etika dan moral profesional pula. Antara kepentingan yang kita dapat dalam etika dan moral profesional adalah pelajar dapat menjalankan sesuatu tugas mengikut nilai dan amalan profesional yang telah ditetapkan serta dapat membantu seseorang untuk mengawal diri dan tingkah lakunya agar tidak berlaku sebarang konflik. Jenis-jenis etika. Seterusnya adalah jenis-jenis etika. Etika terbagi kepada dua bidang besar iaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum dibahagi kepada prinsip dan moral dasar etika umum. Etika khusus merupakan terapan etika dan dibahagikan lagi kepada etika individu dan etika sosial. Etika khusus merupakan terapan etika dan dibahagikan lagi kepada etika individu dan etika sosial. Faktor mempengaruhi pembentukan etika dan moral. Antara faktor yang mempengaruhi pembentukan etika moral adalah pengaruh keluarga, pengaruh rakan, keadaan persekitaran, pengalaman kehidupan dan nilai peribadi dan prinsip hidup. Penutup dan kesimpulan. Itu sahaja untuk etika dan moral profesional. Kesimpulan untuk keseluruhan elemen-elemen kemahiran insaniah ini adalah 7 kemahiran insaniah amatlah penting untuk setiap individu.
supaya dapat menonjolkan serta membangunkan diri di khayalayak ramai. Terdapat banyak kebaikan dan kelebihan yang dapat diperolehi sekiranya kita menguasai 7 soft skill tersebut. Banyak sumbangan dapat diberikan mahupun untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Sekian video kami hari ini. Semoga video kami dapat memberikan anda pengajaran yang sepatutnya. Assalamualaikum.